Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita belajar berkenaan dengan pencegahan kanser cervix. Jadi kita tahu bahawa virus HPV virus ialah penyebab kepada kanser cervix, iaitu virus HPV yang berisiko tinggi, yang terdiri daripada beberapa jenis, seperti HPV jenis 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 dan banyak lagi yang dikategorikan di dalam kategori HPV berisiko tinggi. Itu pertama yang kena faham. Nombor dua adalah jika kanser cervix ini disebabkan oleh HPV, maka untuk mencegah kanser cervix kita perlu tahu bagaimana mencegah jangkitan HPV. Mencegah jangkitan HPV, Okey. Tetapi dalam sebanyak keadaan memang sukar untuk dicegah jangkitan HPV ini, melainkan kalau kita tidak, seorang wanita itu tak langsung melakukan hubungan seksual ataupun melalui vaksin HPV. Tetapi seperti kita tahu bahawa vaksin HPV ini dia bukan berkesan 100%, dia cuma berkesan dalam lingkungan 80%, berkesan dalam 80% untuk mencegah kanser cervix, dan 20% lagi dia tak mampu untuk mencegah disebabkan oleh kelemahan vaksin itu sendiri yang tidak meliputi semua jenis virus HPV, kecuali kalau ambil yang 9 valent ataupun yang mengandungi 7 jenis virus HPV, maka dia punya keberkesanan dia boleh sampai 90%. Jadi masih ada lebih kurang 10 hingga 20% kanser cervix ini yang tidak boleh dicegah melalui vaksin HPV, dan kita tahu untuk mendapat keberkesanan yang tinggi menggunakan vaksin HPV ini, kita perlu memberi vaksin ini kepada peratusan yang tinggi, wanita-wanita yang eligible, yang layak, sebanyak kurang-kurangnya 70%. So daripada katakan 1 juta orang, kita perlu memberikan vaksin HPV ini kepada 700,000 orang, barulah kita akan dapat kesan yang lebih baik. Jadi maksudnya kita masih memerlukan kaedah pencegahan yang lain. Jadi sebelum saya pergi kepada kaedah pencegahan yang lain ini, iaitu satu, kita akan bercakap tentang pap smear, dan nombor dua kita bercakap tentang ujian HPV. Ini adalah dua kaedah yang utama lah. Saya tak mau mensentuh yang belum lain. Sebelum itu saya nak terangkan berkenaan dengan jenis-jenis pencegahan kanser cervix. Ini juga merujuk kepada kanser-kanser yang lain. So bila kita sebut tentang pencegahan ni, ada 3 kategori pencegahan. Yang pertama kita panggil pencegahan primer ataupun primary prevention. Nombor 2 pencegahan pencegahan sekunder ataupun secondary prevention, dan nombor 3 pencegahan tertiary ataupun tertiary prevention. Ini kita tak bincangkan sebab ini adalah bermaksud kanser itu telah terjadi pada peringkat awal, jadi kita kesan pada peringkat awal, kita merawat. Jadi dalam keadaan ini kanser sudah terjadi, jadi kita fokus lebih kepada 2 jenis pencegahan. Pencegahan primer pun kita sudah bincangkan, iaitu melalui vaksin HPV, dan juga kalau setengah orang tu dia tidak ada langsung pendedahan kepada hubungan seksual. Cuma masalah ni adalah kaedah ini tak praktikal. Jadi vaksin HPV ini adalah kaedah pencegahan primer, dia mencegah masuknya virus ke dalam badan seseorang, dan juga kaedah mungkin mengamalkan makanan yang sihat dan sebagainya. Tetapi dari segi keberkesanan, tentulah vaksin HPV ini adalah kaedah pencegahan primer yang paling berkesan.
Dan hari ini kita nak menyentuh berkenaan dengan pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ni adalah kaedah pencegahan di mana seseorang wanita itu sudah pun dijangkiti oleh virus. Jadi untuk pencegahan primer ni dia belum lagi dijangkiti. Okey. Virus nak masuk tetapi kita halang dengan vaksin. Tetapi untuk pencegahan sekunder ni virus sudah masuk. Jadi bagaimana kita nak menghalang berlakunya progres, berlakunya kesan akibat daripada jangkitan itu kita panggil pencegahan sekunder. Manakala pencegahan tertiary pula adalah pencegahan lebih kepada untuk mengurangkan kadar kematian sebab sudah berlaku kanser, tapi kita mengesan kanser itu pada peringkat yang awal. Jadi hari ini saya nak lebih menekankan perbincangan kepada pencegahan sekunder, secondary prevention. Untuk mengetahui berkenaan dengan primary prevention HPV vaksin, sila pergi rujuk video-video saya yang lepas. Jadi ada dua kaedah yang akan saya sentuh berkenaan dengan secondary prevention. Pertama adalah pap smear dan kedua adalah ujian HPV DNA HPV DNA testing nama dia. Okey. Dan ada beberapa lagi kaedah tapi saya tak mau terangkan sebab jarang digunakan, dan saya nak sentuh dua kaedah ini saja. Dan sebelum kita memahami berkenaan dengan ujian sekunder, ujian pencegahan sekunder ni ataupun saringan ini, saya nak terangkan dulu proses kejadian kanser itu secara sepintas lalu. Kita tahu bahawa pangkal rahim di sini, ini adalah faraj, okay. Dan kanser cervix ini berlaku di bahagian pangkal rahim ni, sama ada di kulit luar ni kita panggil ectocervix ataupun di kulit dalam ni kita panggil endocervix. Okey. Dan jika kita ambil kulit luar ni dan kita besarkan, dia mengandungi beberapa lapisan sel. Saya terbalikkan. Okey, di sini faraj, di sini kita panggil isi cervix ataupun stroma. So di sini adalah diterbalikkan, di sini adalah faraj, di sini adalah stroma. Okey. So ini adalah lapisan kulit, lapisan kulit cervix yang mengandungi banyak sel, sel-sel, lapisan sel yang banyak. Okey. Ini adalah gambaran sel-sel yang normal, banyak, dan dia ada nukleus ya dalam sel-sel ni. Dan sel-sel ni menjadi matang apabila naik ke atas. Dan sebahagian daripada sel-sel ni dia boleh keluar ke dalam faraj ni, dalam permukaan cervix ni, dia boleh terlepas keluar. Dan apabila virus HPV menyerang disebabkan oleh berlakunya breakage ataupun luka disebabkan hubungan seksual, dia akan terus masuk ke sini. Dia duduk di dalam satu plasma cell vessel ni. Peringkat awal dia tak buat apa-apa, dia duduk diam dulu untuk 1 tahun ke 2 tahun, kemudian lama-lama dia akan menggunakan sel-sel ini untuk membiak saja. Sel-sel ini dianggap seperti kilang menghasilkan banyak virus-virus HPV, dan dia akan menghasilkan banyak anak-anak virus HPV ini dalam ni, dan virus-virus HPV ini kemudian dia akan dilepaskan keluar. So pada ketika inilah wanita ni boleh menjangkiti orang lain. Dan kebanyakan keadaan seseorang wanita dia boleh membuang jangkitan ini, dia boleh menghapuskan jangkitan ini melalui sistem pertahanan badannya. Hanya persen kecil sahaja wanita-wanita yang mempunyai cofactor yang disebutkan sebelum ini, seperti merokok, ada keturunan, ada masalah sistem imun dan sebagainya.
selepas beberapa tahun, apa yang berlaku adalah dia akan mengubah sel-sel ini menjadi sel kanser. Okey, dia akan mengubah menjadi sel kanser, di mana sel-sel ini akan jadi besar macam tu. Dia ada yang 2 nukleus, dia ada yang membahagi di luar kawalan. Jadi apa yang berlaku adalah nukleus virus ini, DNA virus ini akan bercantum dengan DNA host sel ni, sel-sel perumah ni, dan dia akan transform sel-sel perumah ni menjadi sel kanser. Okay. Tetapi pada peringkat awal, sel-sel yang tidak normal ni hanya berada di dalam lapisan kulit sahaja. Di dalam kulit ni saja, dia belum pergi mana-mana lagi. Dan tentu sekali dia memerlukan masa yang lama untuk memenuhi seluruh ketebalan kulit ini. Peringkat awal mungkin 1/3 dulu, peringkat selanjutnya mungkin 2/3 daripada kulit ini akan dipenuhi oleh sel-sel yang tak normal. Peringkat 3 dia akan memenuhi keseluruhan ketebalan kulit cervix ini. Jika dia hanya melibatkan 1/3 daripada kulit cervix ini, dia panggil CIN1. Kalau melibatkan 2/3, kita panggil CIN2, dan kalau melibatkan keseluruhan ketebalan ini, kita panggil CIN3. Ini adalah nama-nama yang kita berikan kepada apa yang disebut prakanser. Okey. Dan kita tahu kalau rawatan tidak dilakukan, prakanser ini dia boleh merebak. Contohnya daripada CIN2 dia boleh menjadi CIN3, dan CIN3 boleh menjadi kanser. Dan apabila dibiar lama-lama, sel-sel ini dia akan turun ke bawah, ke bahagian stroma ni. Okey. So bila dia dah turun ke bawah macam ni, maka wanita ini dikatakan sudah mengidap penyakit kanser. Okey. Dan sebahagian daripada sel-sel yang ada di kulit cervix ni, dia akan juga terlepas keluar ke dalam faraj ni, lepas keluar, dan boleh diambil sampel ini daripada bawah. Jadi apa yang dilakukan oleh pap smear adalah menggunakan alat tertentu untuk mengambil sampel di kawasan ini. Alat itu mungkin dalam bentuk kayu yang kita panggil eye spatula. Okey, eye spatula ni untuk kayu ni dibuat speculum examination. Kayu ni dimasukkan, dia akan pusingkan, dia dapatkan sampel daripada sel-sel yang ada di permukaan cervix ini, dan sel-sel ini kemudian akan dipindahkan ke dalam slide, dan kemudiannya dia akan difixkan dengan dalam alkohol untuk dihantar ke makmal. Okey, makmal, dan makmal patologi akan membaca slide ini untuk menentukan apakah jenis sel-sel sampel sel yang terdapat di permukaan yang diperolehi daripada ujian pap smear ini. Daripada situ dia dapat agak apakah sebenarnya yang berlaku di bawah kulit, di kulit cervix ini. So itu adalah konsep ujian pap smear ni. Ujian pap smear ni adalah ujian mengambil sampel di permukaan kulit cervix ni dan juga di bahagian faraj ni yang mengandungi sel-sel yang telah terkeluar daripada lapisan kulit, dan daripada situ sel-sel itu akan dianalisa oleh pakar patologi ataupun cytoteknologis, dan dari situ dia orang dapat buat ramalan apakah penyakit yang wujud di bawah di kulit ini. Jadi sel-sel ini juga boleh diambil melalui kita panggil cytobrush. Cytobrush ni adalah macam alat yang seperti penyapu. Contoh dia bukan penyapu. So penyapu ni dimasukkan ke dalam ini, kemudian dia akan twist, dia akan dapatkan ni, dia akan dimasukkan dalam solution dia supaya sel-sel ini dapat untuk tujuan
melakukan ujian yang kita panggil liquid based cytology, tapi tak perlu faham. Yang penting tahu bahawa selepas cara kaedah-kaedah pengambilan sampel ni ada banyak cara. Okey, dan apa yang penting dia akan dapatkan sel-sel daripada permukaan cervix ni yang keluar ke dalam faraj dan juga lekat pada permukaan cervix ni, dan dibentukkan slide ni kemudiannya dihantar ke makmal untuk bacaan pakar patologi ataupun satu teknologis. Dari situ barulah pakar patologi ataupun satu teknologis dapat membuat penilaian apakah sel-sel yang dia perlihat ni normal ataupun tidak normal, dan kalau tidak normal, adakah sel-sel ini datang daripada prakanser ataupun disebabkan oleh benda lain, contohnya jangkitan dan sebagainya. Dan daripada situlah laporan-laporan akan dihantar kepada doktor sakit puan. So itu adalah proses yang dilakukan dalam ujian pap smear. Okey, ujian DNA pula, ujian HPV DNA pula adalah ujian yang lebih canggih daripada ujian pap smear ni. Apa yang dilakukan kalau dalam ujian pap smear ni, doktor akan melihat sel-sel yang keluar daripada permukaan. Dia tengok sel-sel tu dalam mikroskop. So dia akan tengok dalam mikroskop sel-sel itu, tengok jenis-jenis sel yang wujud di sini yang diperolehi daripada ujian pap smear ni, dan daripada situ dia orang nampak sel tu sama ada sel tu normal ataupun tidak normal, ataupun sel itu prakanser dan sebagainya. Tetapi dalam ujian HPV DNA ni, apa yang berlaku adalah melalui teknologi polymerase chain reactions, PCR dan sebagainya. Ada banyak lagi kaedah lah. Apa yang dia orang lakukan adalah untuk mengesan kewujudan DNA HPV. Kita tahu bahawa sel-sel ini yang sudah dijangkiti oleh virus HPV dan ada di antaranya sudah pun dah transform kepada sel-sel kanser, mereka ini ada tertinggal di dalamnya DNA, sebahagian daripada DNA HPV, virus HPV itu, dan wujud dalam sel-sel ini. Dan apa yang dilakukan adalah kaedah yang sama, diambil sampel daripada faraj ataupun daripada permukaan cervix ini, dan kemudian melalui teknologi yang canggih, ahli sains dalam makmal berjaya untuk ekstrak keluar HPV ini, dan mereka boleh mengetahui berapa jenis-jenis HPV itu, sama ada HPV itu jenis 16, 18 dan sebagainya. So itulah dikatakan sebagai ujian HPV DNA. Jadi dengan cara ini dia lebih spesifik, lebih sensitif. Dia dapat mengesan secara terperinci kewujudan virus HPV. Kadang-kadang sel-sel yang abnormal yang dilihat melalui ujian pap smear ni mungkin bukan disebabkan oleh jangkitan virus HPV, ataupun mungkin jangkitan virus HPV itu daripada jenis yang berisiko rendah ataupun yang jenis yang kurang menyebabkan kanser. Jadi dengan kaedah ujian HPV DNA ini, pakar-pakar dapat mengetahui apakah jenis HPV yang terlibat. Jika HPV yang terlibat itu adalah yang berisiko tinggi, maka langkah-langkah selanjutnya dapat dilakukan. Jadi ujian pap smear dan ujian HPV DNA ini adalah ujian untuk mengesan kewujudan sel-sel yang tidak normal untuk pap smear, dan juga kewujudan punca DNA, punca virus yang menyebabkan ketidaknormalan ini. Tetapi kedua-dua kaedah ini ada baik dan buruknya. Ujian HPV pap smear ini sesuai jika kita boleh mendapat sampel yang baik di bahagian pangkal rahim ni. Dan kadang-kadang tu seorang wanita tu dia mempunyai pangkal rahim yang terkedalam, yang dah atrofik, kita panggil, dah kecut dan sebagainya, dia sampel tak dapat diambil. Begitu juga dengan HPV DNA ni, dia tak sesuai diambil untuk orang-orang yang wanita yang muda yang kurang daripada 30 tahun. Sebab wanita-wanita yang muda ni kebanyakan daripada keputusan yang akan dapat itu keputusan yang tidak tepat, kerana hampir semua daripada jangkitan yang berlaku, jika berlaku, akan dihapuskan oleh wanita tersebut. Jadi walaupun positif, tetapi kemungkinan besar dia akan menjadi negatif kemudian hari. Selalunya, umumnya ujian HPV, ujian pap smear ni boleh diambil pada usia 30 hingga 65 tahun. Ini adalah
mengikut garis panduan yang terbaru daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, ujian Pap smear dilakukan kat wanita yang berusia 30 hingga 65 tahun. Boleh lakukan lebih awal jika pernah melakukan hubungan seksual, tetapi sebagai program pencegahan kebangsaan, kita fokus kepada usia 36 hingga 65 tahun. Manakala ujian HPV-DNA pula adalah daripada usia 30 hingga 49 tahun. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua ujian ni perlu untuk golongan-golongan yang tertentu, dan mereka tak sesuai untuk golongan usia yang tertentu. Ujian Pap smear umumnya boleh dilakukan dalam semua golongan, manakala ujian HPV-DNA ini lebih sesuai dalam kalangan usia yang ini, ya. Okey. Jadi ada golongan-golongan tertentu yang boleh mengambil khidmat Pap smear, ada juga yang boleh mengambil ujian HPV-DNA. Sila dapat nasihat daripada doktor anda yang manakah kaedah ujian yang terbaik untuk anda. Tapi apa yang perlu faham adalah ujian ini bertujuan untuk mencegah kanser cervix. Tujuan utamanya adalah untuk mengesan kewujudan prakanser cervix, dan apabila prakanser cervix ini dapat dikesan, maka ia dapat dirawat dan ini dapat mencegah berlakunya kanser cervix. Okey, mengikut garis panduan ujian saringan kebangsaan, ujian Pap smear untuk wanita yang berusia daripada 30 hingga 65 tahun, dan ini adalah julat usia yang ditetapkan oleh garis panduan untuk ujian saringan, program saringan kanser cervix peringkat kebangsaan. Tetapi seseorang yang berusia muda lagi ataupun lebih daripada 65 boleh memohon untuk melakukan. Jadi itu mengikut budi bicara pengamal perubatan lah, ya. Dan untuk ujian HPV-DNA setakat ini mengikut garis panduan adalah wanita yang berusia 30 hingga 49 tahun, ya. Okey. Sebabnya mengapa julat-julat usia ini diwujudkan adalah seperti yang saya sebutkan tadi lah. Okey. Dan kedua-dua ujian ini adalah ujian saringan, itu kena faham. Ujian saringan bermaksud bukan ujian pengesahan. Dia saringan adalah untuk shortlisted. Okey. Maksudnya kalau anda mendapat keputusan yang tidak normal, bukan bererti anda mengidap prakanser ataupun kanser. Belum lagi disahkan. Sebab ini cuma ujian saringan. Sebab dia bukan ujian yang dah pasti yang anda mengidap prakanser. Ia cuma ujian mana terdapat sel-sel di permukaan yang kelihatan tidak normal oleh dalam ujian Pap smear, dan juga terdapatnya tanda-tanda anda dijangkiti oleh virus HPV. Tetapi tanda-tanda ini bukan bermaksud anda sudah pun mengidap penyakit di bahagian bawah, di bahagian cervix ini. Untuk menentukan, mengesahkan anda mengidap penyakit di cervix, perlu ujian yang kita panggil ujian kolposkopi dan biopsi. Biopsi adalah kita ambil tisu secara lebih besar untuk dihantar ke makmal. Okey. Yang ujian Pap smear ni ujian cytology, ujian melihat sel-sel sahaja. Okey. Ujian biopsi, ujian histopatologi, mengambil tisu daripada cervix. Okey, itu dah faham, ya. Jadi ujian saringan adalah ujian untuk mengenal pasti, ya, siapa yang perlu menjalani pemeriksaan kolposkopi. Okey. Kolposkopi ini adalah pemeriksaan yang lebih mendalam, adalah di mana dia menggunakan kolposkop untuk membesarkan pangkal rahim tu. Okey. Dan melalui alat kolposkop itulah seseorang doktor dapat mengesan tempat-tempat mana bahagian pangkal rahim itu yang dikesan tidak normal. Dalam kolposkop ni kita nampak cervix itu macam itulah, dan kalau katakan area-area tak normal ni, dia orang akan ambil cubitan.
Ada beberapa feature-feature yang menunjukkan bahawa cervix itu tidak normal, itu tak perlu saya terangkan, tetapi ujian pemeriksaan kolposkop tujuannya adalah untuk mengesahkan pemeriksaan kolposkopi adalah untuk mengesahkan penyakit. Okey, itu kena faham. So ujian pap smear dan HPV DNA untuk saring. Lepas daripada saringan, kalau tak normal, anda akan diarahkan untuk menjalani pemeriksaan kolposkopi. Di dalam pemeriksaan kolposkopi itu ujian biopsi akan dilakukan, dan daripada ujian skala biopsi dilakukan, tisu ini akan dihantar ke makmal patologi, patologi lagi, dan disitulah dia akan sahkan sama ada perempuan normal, ada penyakit prakanser, ataupun sudah mengalami penyakit kanser. Okey. So itulah penting ujian kolposkopi, pemeriksaan ataupun ujian kolposkopi ini. Okey, jika katakan ujian pap smear, puan melakukan ujian pap smear menunjukkan normal, maka perempuan akan dimaklumkan keputusan, dan perempuan cuma perlu datang buat ujian ulangan pap smear setahun sekali, 1 tahun sekali, sebanyak 2 kali, jadi 2 tahun lah. Okey, 2 kali. Dan kemudian kalau normal kedua-dua ujian itu, perempuan cuma perlu buat 3 tahun sekali, sampailah usia perempuan 65 tahun. Usia 65 tahun. So ini kalau pap smear normal, dan ujian ulangan setahun sekali sebanyak 2 kali normal, dan buat 3 tahun sekali. Okay, so ujian pap smear ni kena dilakukan sepanjang hayat sampai umur 65, kerana walaupun negatif kat sini, kemungkinan ke tempat lain bukan negatif, mungkin positif. Tapi kalau perempuan didapati tidak normal, ujian pap smear itu tidak normal, dia tengok jenis ketidaknormalan tu apa, adakah jangkitan dan sebagainya. Kalau jangkitan ada kaedahnya, itu rawatan, ubat dan sebagainya. Tapi kalau tak normal, yang ada tanda-tanda kemungkinan prakanser, kemungkinan prakanser ini bukan sah lagi, ini baru mungkin prakanser, perempuan akan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan yang kita panggil kolposkopi. Kolposkopi. So seperti yang saya sebutkan tadi, kolposkopi ini adalah ujian pengesahan. Kalau ujian kolposkopi ini mendapati perempuan normal, jadi maka perempuan akan balik ke sini. Okey, buat balik ujian pap smear setahun sekali, kembali balik kepada rutin saringan, ujian saringan. Dan kalau tak normal, doktor akan buat biopsi, kita panggil, iaitu cubitan. Dan cubitan ni nanti akan bagi keputusan, dia mungkin juga normal, dia mungkin juga prakanser, dia mungkin juga kanser. Okey, jadi ujian biopsi ini adalah ujian pengesahan. Ini sangat penting faham. Ujian pap smear, ujian saringan, ini adalah ujian pengesahan. Inilah yang akan menentukan sama ada perempuan mengidap prakanser ataupun kanser. Jadi kalau perempuan mengidap prakanser, perempuan perlu menjalani rawatan, rawat. Bila rawat, perempuan tak dapat kanser. Okey. Dan kalau perempuan mengidap kanser, rujuk pakar kanser. Dan rawatan kanser, sila rujuk video-video saya yang lalu, Okey. Ini untuk ujian pap smear. Okey, untuk ujian pap smear. So bagaimana pula dengan ujian HPV DNA?
HPV DNA. Dan HPV DNA sama juga, dia ada normal, kemudian dia ada juga tak normal lah. Okey, yang normal ni selalunya perempuan akan diarahkan untuk buat semula ujian HPV, ujian ulangan 5 tahun sekali. Nampak tak beza dah? Di sini setahun sekali, di sini 5 tahun sekali. Sebab ujian ni lebih sensitif. Itu pun untuk golongan-golongan usia yang tertentu, bukan untuk semua. So 5 tahun sekali. Sedangkan kalau buat ujian pap smear, anda kena buat setahun sekali, untuk 2 kali, kemudian 3 tahun sekali. Kalau tak normal, maksudnya perempuan ada mengandungi, telah dijangkiti oleh HPV berisiko tinggi. Okey, sama ada 16, 18 dan sebagainya. Saya tak mau pergi lebih detail. So asasnya macam ni, kalau perempuan didapati mengandungi ataupun dijangkiti oleh virus HPV berisiko tinggi, perempuan akan diarahkan untuk melakukan ujian ataupun pemeriksaan kolposkopi. Ujian kolposkopi, ujian yang sama ni. Okey, ujian yang sama balik dan sama juga macam tu. Okey, kalau normal pra-kanser ataupun kanser. So beginilah cara bagaimana perempuan dicegah untuk mengidap penyakit kanser. Kita punya ultimate punya matlamat kita yang ni, yang mencegah kanser ni. Satu dengan pap smear, satu dengan ujian saringan HPV. Kalau normal 5 tahun sekali, kalau tak normal buat kolposkopi. Kalau normal okey, kalau tak normal, kalau dapat pra-kanser kita akan rawat pra-kanser itu. Dan kalau dapat kanser, selalunya kalau perempuan dikesan mengidap kanser melalui ujian-ujian saringan ni, kebanyakannya perempuan masih lagi daripada peringkat awal penyakit kanser itu, dan boleh, insya-Allah boleh dirawat dan disembuhkan. So ini adalah kaedah bagaimana ujian saringan pap smear dan ujian HPV DNA ini dapat mencegah perempuan daripada mengidap kanser dengan kaedah mengesan individu yang berisiko tinggi dan kemudian diarahkan untuk melakukan ujian kolposkopi biopsi untuk mengesan pra-kanser dan merawat pra-kanser. Sekarang ni kita sudah ada program ujian HPV DNA yang dilakukan di beberapa negeri, di mana kaedah yang digunakan adalah kaedah kita panggil self sampling, iaitu menggunakan swab yang boleh diambil sendiri oleh wanita, oleh perempuan. Perempuan akan diarahkan, akan diajar bagaimana mengambil swab. Swab tu dia macam cotton bud tu, swabnya tu yang kecil saja, yang perempuan boleh masukkan sendiri ke dalam faraj, dapatkan sampel tu, dan kemudian sampel tu boleh digunakan untuk melakukan ujian HPV DNA. Kita punya self sampling. Kalau perempuan takut nak buat sendiri, perempuan boleh suruh staf tugas perubatan ambilkan untuk perempuan, dan ia adalah kaedah yang sangat simple, senang, tidak perlu melakukan ujian spekulum sebab dia kecil saja, macam swab stick, macam cotton swab tu, dan masuk dalam dan dilakukan sendiri. Cumanya ujian ni dilakukan di klinik, dia tak boleh di rumah. Kalau kita bagi sampler ni di rumah, selalunya perempuan akan buang dan tong sampah. Jadi selalunya pada setakat ini program ujian HPV DNA yang dilakukan, yang dijalankan oleh KKM adalah ujian self sampling tu, yang dilakukan di beberapa negeri, dan insyaAllah ia akan dikembangkan kepada negeri-negeri yang lain. So ujian pap smear dan ujian HPV DNA testing ni adalah ujian saringan, dan kita tahu bahawa untuk menjadikan ujian saringan ni berkesan mencegah kanser secara keseluruhannya, dia perlu memberi liputan yang tinggi. Jadi contohnya kalau hanya 10%, hanya 20%, hanya 30% sahaja kaum wanita yang melakukan ujian pap smear dan ujian HPV DNA testing ni, maka kesan ke atas pencegahan kanser ni kurang sangat. Jadi sekurang-kurangnya kita punya target kita 70%. Kita mahu 70% dari kaum wanita yang layak melakukan sama ada ujian pap smear ataupun ujian HPV DNA ini. Ada juga kaum wanita yang perlukan kedua-dua ujian HPV DNA dan juga ujian pap smear, ikut arahan seperti mana yang diberikan oleh
pengamal perubatan. Jika ujian saringan kanser cervix ni, iaitu pap smear ataupun HPV DNA testing, okay, digabungkan dengan vaksin HPV, HPV, dan dicampur pula lagi dengan healthy lifestyle, gaya hidup baik, gaya hidup sihat. Okay. Jika kita gabungkan ketiga-tiga ini, ujian saringan, ujian pemberian vaksin HPV, gaya hidup sihat, okay, dengan syarat liputan untuk ujian yang tinggi, liputan untuk vaksin HPV tinggi, kita boleh HPV vaksin kita nak mungkin 90%, lebih daripada 90%. Kanak-kanak yang diberi vaksin ini mungkin dalam 70% liputan. Liputan tu maksudnya kalau katakan 1000 orang yang layak, 700 yang melakukan ujian, tu maksud dia. So bila kita dapat lakukan ketiga-tiga ni, insya-Allah satu hari nanti kanser cervix sudah tidak wujud di negara kita. Tidak adalah kanser cervix yang menyebabkan banyak masalah fizikal, psikologikal, seksual kepada kaum wanita dan juga beban kepada ahli keluarga dan juga kerajaan. So itulah peranan yang dimainkan oleh ujian saringan, vaksin HPV dan juga dikomplement dengan gaya hidup yang sihat. Sekian, terima kasih.